Kalau tanya aku benda paling aku suka lah kan, dekat dalam live action ni, it's Suki, played by Maria Zhang. Hey, what is up my good people? Okay, untuk video kali ni aku nak review sikit tentang siri Netflix live action Avatar The Last Airbender, yang merupakan sebuah siri live action yang diadapt daripada animasi dengan judul yang sama, Avatar The Last Airbender. So, sebab sekarang ni tengah hype pasal siri ni, dan aku jamin ada ramai juga fans dekat Malaysia ni yang peminat kepada siri animasi Avatar The Last Airbender yang dikeluarkan oleh Nickelodeon pada tahun 2005 dulu. Aku start tonton siri animation tu pada tahun 2009-2010 waktu aku dekat uni dulu, and wah, memang animasi dia kita tak boleh nak cakap apalah, memang is a really top notch level punya animation yang kita as a fans boleh tonton berulang-ulang kali, still dapat rasa the vibe yang membuatkan kita hook dengan the character development, dengan dia punya story wise, dengan dia punya joke semua. So bila dia umum nak keluarkan versi live action dekat Netflix, okay, versi live action dah ada lah sebelum ni kan, tapi macam we don't talk about that adaptation. So bila kata Netflix pula nak adapt tapi dalam bentuk CDTV, bercampur baur juga perasaan waktu tu, ya, macam rasa sama ada takut pun ada, rasa macam excited pun ada. But then lepas tu bila dia orang release all the cast untuk this live action series, nampak macam, oh, this is a proper casting. Okay, so kita cakap pasal casting. Aku rasa aku tak payah nak sebut, ataupun aku tak payah nak ceritakan synopsis tentang Avatar The Last Airbender ni. Mungkin ramai yang dah tahu. It's about a kid ataupun seorang kanak-kanak bernama Aang yang 100 tahun hilang daripada dunia bila Fire Nation attack the world. Maksudnya bila Fire Nation cuba untuk menakluk dunia sejak daripada 100 tahun yang lalu. So Aang hilang, dan lepas tu Aang muncul balik, dan diorang pun, Aang dan juga kawan-kawan lain iaitu dengan Katara, Sokka decide untuk nak menghapuskan ataupun nak stop Fire Nation daripada teruskan diorang punya misi untuk conquer the world. Tapi sebab Aang baru 12 tahun, so macam that's the neat part lah. Aang baru 12 tahun, so macam mana kan dia nak buat benda tu, macam mana dia nak jadi seorang avatar dalam masa yang singkat, macam ni dia nak master all the 4 elements, water bending, fire bending dengan earth bending semua tu. So that's the neat part of the animation lah. Dan the live action still dia continue dengan benda yang sama. Dan okay, aku sentuh pasal casting dulu. Casting so far bagi aku almost perfect, ataupun it's not really that perfect, macam kita tak boleh nak expect dia sama sebiji dengan animation. Of course, the motivation, the characteristic and everything else, semua tu macam susah nak bagi sama dengan animation. Apa yang diorang boleh cuba untuk adapt sebiji macam animation adalah daripada segi luaran, itu pun susah diorang nak betul-betul adapt daripada animation. So diorang boleh bagi macam at least proper casting daripada segi bangsa-bangsa mengikut animasi lah. So macam Aang is a Filipino kid, so macam at least Asian. Macam Katara dengan Sokka punya actor and actress adalah daripada suku kaum Native American. Macam Zuko is a Chinese, and Philo Ozai daripada Korea, dia punya actor. Iroh is also daripada Korea juga. So at least diorang Asian lah, diorang tak lah macam whitewash ke ataupun semua nak kena jadi black ke apa ke. So bagi aku benda tu dah cukup memuaskan. Cuma masih ada juga beberapa watak yang macam aku suka Aang, bukanlah suka, tapi macam aku okay dengan watak-watak macam Aang, Sokka, Zuko, Iroh and even Philo Ozai. Tapi ada juga macam yang diorang taklah perfect as diorang punya karakter dalam animation, tapi diorang boleh buat style diorang sendiri untuk animation tu tau. So aku suka dengan benda yang diorang buat tu. And satu yang macam kalau aku punya komplain lah, aku punya massive like, kalau yang paling aku suka sekali is Suki. Itu aku kena mention. Suki is my best girl dekat dalam siri live action ni. So no question, yang itu memang no question. Kalau tanya aku benda paling aku suka lah kan, dekat dalam live action ni, it's Suki, played by Maria Zhang. Okay, yang aku tak suka tadi apa? Aku punya macam
massive letdown. Not really massive, tapi macam one of the letdown lah dalam casting ataupun aktor dan juga karakter dekat dalam siri ni adalah Watak Katara. Watak Katara yang dilakonkan oleh Kia Wen Teo, seorang pelakon berbangsa Native American, berbangsa Mohawk. Dia macam okay, she looks okay, she's cara dia semua tu okey, dia punya luaran semua okey. Tapi aku rasakan acting dia sebagai Katara tu tak sampai. Sama ada memang lakonan dia ke ataupun the direction yang the creator of this show pilih untuk Watak Katara ni. Sebab kalau ikutkan dalam animasi, Watak Katara tu memang dia very calmful, very baik kan. Tapi ada juga sisi crazy dia, ada sisi emotional dia. So aku dapat rasakan mungkin the direction untuk live action ni, dia tak nak tunjuk yang Katara ni macam terlalu emotional. Dia tak nak tunjukkan Katara ni terlalu bergantung sangat pada emosi, asyik cengeng, menangis lah, kuat marah lah apa semua. Sebab dia tak nak tunjukkan an emotional female character. Tapi itulah keistimewaan Katara sebenarnya kalau ikutkan dalam animation. That's the strength of this character. Dia beremosi tapi dalam waktu yang sama dia menunjukkan dia capable untuk diri dia, protect diri dia sendiri, untuk dia tunjukkan kebolehan diri dia sendiri. So macam bukan dia emotional kosong-kosong cengeng-cengeng macam damsel in distress ke benda ke. So bila dia take away that part daripada live action, so kita nampak Katara yang macam tak ada emosi pula. Everything pun macam just nice-nice je. Dia nak marah pun macam tak marah sangat. So aku susah sama ada aku nak blame the actor, the actress ke ataupun memang is the direction like that. Kalau the actress so memang aku rasakan so-so je lah dia punya acting tu. So sayang lah benda tu. And dalam siri live action ni juga dia ada tambah beberapa benda yang tak ada dekat dalam animation. Dan bagi aku benda-benda yang diorang tambah ni ada yang okay, ada yang macam bagus gila, ada yang aku rasa macam tak berapa necessary pun. Tapi it's a must juga untuk diorang nak tambah beberapa benda yang tak ada dalam animation sebab dia nak tunjukkan identiti dia sendiri yang berlainan daripada animasi. Contohnya macam the first beginning, this is quite a minor spoiler kalau yang tak tengok lagi. Dekat awal-awal episod ditunjukkan tentang air nomad genocide daripada Fire Nation. Ini kita tahu daripada animasi tapi dia tak pernah tunjuk macam mana dia bunuh Fire Nation, bunuh all the air nomads. The reason dia nak bunuh all air nomads sebab the next avatar lepas avatar Roku dari Fire Nation mati, the next avatar will be from airbender daripada air nomad. So Fire Nation nak bunuh semua air nomad supaya avatar pun terbunuh sekali lah. Tapi bila dia tunjuk scene Nomad Genocide tu, it's setting a tone for the whole series tau. Sebab bila dia buat live action, dia nak buat lain sikit daripada animation. Animation ni very ceria, kid friendly. Takkan kau nak tunjuk genocide kan? Kau boleh bagi tahu je. Lepas tu macam ceria-ceria balik apa semua. But in the end ada juga sisi dark dan disturbing dekat dalam animation tu. Cuma it's too subtle. So macam dia tak jelas sangat benda tu. So versi live action ni dia tunjuk real. Dia tunjuk peperangan tu is real. Peperangan tu is very dark. Sangat-sangat gelap, sangat-sangat disturbing. So bila dia tunjuk scene genocide tu, dia dah setting satu tone yang nak bagi tahu, oh, this whole series will be dark daripada animation. And yes, dia tunjukkan Fire Nation, one of the Fire Nation soldier Fire Lord Sozin tunjuk dia menggunakan firebending tu dengan membakar orang. Macam literally bakar orang guna dia punya firebending tau. Dia bukan bakar yang macam dia sembuh api ke apa benda dalam animation, tak. Orang tu terus macam vomp tu terus dia tunjuk tangan sikit tu vomp terus terbakar orang tu. It's a very disturbing scene bagi aku yang memang tak boleh ada dalam animation. So that is a good choice for them to add in the real dramatic, dark dramatic action dekat dalam siri live action ni. So aku agak suka dengan apa yang diorang tambahkan dekat dalam siri ni berkenaan how dark it should be lah. So dan ada juga change of plot ataupun gabungan beberapa subplot daripada animasi menjadi satu story arc yang bermain dalam 2 atau 3 episod di dalam live action ni. Contohnya macam dalam animasi kita ada story arc tentang Omashu, tentang Kibumi. Lepas tu tentang Jet dan juga tentang The Mechanist, iaitu Sai dan juga Teo daripada
Sultan ke Northern Water Temple yang ditunjuk diorang keluarkan macam-macam teknologi lah apa semua kan. So, these three subplot dekat dalam animation, dia masuk ke dalam live action dan dia combinekan jadi satu premise yang sama. Means that all these three semua dia letak dekat dalam episod Omashu, which is bagi aku interesting sebab dia nak cuba sesuatu yang lain kan. Cumanya bila dia buat macam tu, so dia akan ada certain subplot ataupun ada certain character development dan juga story development yang perlu disacrificekan. So sama ada bagus atau tak bagus itu antara pada korang sendiri untuk judge. Of course untuk yang suka animasi mungkin akan ada yang tak suka, tapi bagi aku personally, okay, korang boleh tengok je lah yang animasi punya kan kalau korang tak suka yang live action punya. So the live action one trying to be a bit different daripada yang animasi. Cuma macam contoh untuk yang King Bumi punya story arc tu, aku rasa mesti akan ramai yang complain sebab it's totally different. Tapi macam aku cakap tadi, dia nak suntikkan the dark element tentang how the 100 Year War ni boleh mengesan atau boleh macam effect seseorang. So Bumi is a friend of Aang. Bila dia tahu Aang lenyap selama 100 tahun, lepas tu muncul balik pula tu, of course lah, as a friend dia akan rasa macam mana kau selama ni kan. So itu yang benda-benda dia ubah. Macam Bumi daripada optimis, daripada kelakar, daripada animation tiba-tiba jadi macam dia jadi very bitter, dia jadi very tak percaya pada Aang, dia terus jadi macam marah pada Aang, tapi still ada crazy part dia apa semua jugalah. So dia terbalik yang macam animasi King Bumi yang cuba untuk motivate Aang untuk jadi avatar, tapi dalam live action ni pula Aang pula yang motivate Bumi untuk percaya kepada hope. So tu benda-benda yang diubah sebab dia nak suntikkan benda-benda yang realistik dalam live action. And overall bagi aku this live action is pretty good, pretty solid. Aku suka premise dia, aku suka setting background dia, dia punya visual effect memang nice. Daripada dia tunjukkan all the bendings dengan all the wardrobe semua, ada orang kata macam cosplay semua, bagi aku tak ada menjadi masalah sangat sebab the first season ni memang is very light sebenarnya, still light lagi sama. Dia kalau dah masuk season 2, season 3 nanti barulah akan lebih dark lagi. And ada juga beberapa benda yang aku rasakan macam diorang, macam tadi aku kata benda yang diorang tambah kan, yang bagus tak bagus kan. Ada yang tak berapa bagus tu aku rasa macam Azula and the Gang lah. Azula and the Gang tu macam terlalu awal dia masuk ke dalam ni. Atau maybe dia nak tunjukkan depth kepada watak Azula ni, sebab kita tak nampak dalam animation watak Azula ni macam mana sebelum dia diperkenalkan dekat dalam book tu kan. So dalam ni dia tunjukkan lah sikit apa semua, maybe dia nak tunjuklah how Ozai psycho dia apa semua tu, which is macam okay, it's up to you guys lah nak macam. Bagi aku sebenarnya benda tu kalau tak ada pun tak ada masalah sebenarnya, sebab kita we got nothing to root for pun untuk watak Azula and the Gang dalam ni, sebab diorang tak tunjuk diorang punya sisi badass diorang lagi apa semua kan. So bila kita tengok kat animation diorang dah already badass. So dalam ni baru nak tunjuk how they become badass. So susah kita nak terima benda tu lah dalam versi live action ni. So overall macam aku kata tadi, aku suka siri live action ni. Is a really good adaptation. Is far from bad. Memang it's not that great but it's far from bad. Lagi bad adaptation ataupun remake yang sebelum ni lah kan. And kalau compare dengan One Piece live action, aku lagi suka yang ini. Walaupun One Piece live action tu aku tak pernah tengok anime dia, so that's why aku bagi macam rating yang tinggi sikit, sebab tu aku punya first experience menonton One Piece. Tapi untuk yang ini sebab aku dah tonton animasi dia, of course that comparison will be made. Tapi aku akan tetap, aku rasa macam aku tak marah dengan remake live action ni. Is good apa yang diorang buat. Diorang cuba untuk mencari identiti diorang sendiri, tapi masih lagi nak mengekalkan the core elements of the story. Dan you can always go watch animation kalau korang tak suka live action ni kan. So bagi aku okay je, tak ada masalah benda tu. And overall aku boleh bagi rating sebanyak 7.5 per 10 bintang untuk siri Avatar The Last Airbender live action ni. Alright guys.